Okey. Tu boleh lepas tak apa. Ada? Ha? Aku bunyi tak lepas, Wan minta lepas, habis apa. Okey, dah ada. Ada? Ada kan? Ada. Ada. Belum. Ada ni, ada 5 orang dah dapat ni. Okey. Belum. Belum lagi. 5 orang juga. 45 dah dapat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada? Okey. Hari ni sekali lagi saya punya telefon dan beberapa orang teman diganggu. Makin lama makin kurang telefon yang kita boleh gunakan untuk live pada malam ni. Nampak gayanya mereka ni semakin hari semakin kalut tuan-tuan Tidak berhenti-berhenti daripada cuba mensabotaj live kami kan. Dan malam ni kita akan membicarakan tentang sidang media yang dibuat oleh Tengku Zafrul yang merupakan Menteri Kewangan Proksi Kayangan, yang telah membuat satu kenyataan yang lebih bersifat mempersendakan teguran-teguran yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun ada beberapa isu-isu yang telah beliau bangkitkan menarik minat saya untuk saya kupas pada malam ni. Antaranya kenyataan bodoh beliau yang mengatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah menggunakan ordinan darurat untuk berbelanja lebih daripada apa yang telah diluluskan oleh Parlimen untuk belanjawan 2021. Saya nampak macam Tengku Zafrul ni dia fikir orang yang kat bawah ni semua bongok. Dia fikir orang kat bawah ni semua bodoh agaknya. Sehingga tak boleh berfikir bahawa mereka menggunakan akta darurat ini, salah satu sebabnya ialah untuk menyelamatkan kedudukan Muhyiddin dan dalam masa yang sama supaya mereka boleh berbelanja tidak lagi mengikut apa yang dipanggil sebagai belanjawan 2021. Dia masih nak mempertahankan bahawa tidak ada duit yang dibelanja lebih daripada 2021. Habis yang dia berikan direct nego ni semua apa kejadahnya? Datang daripada mana? Bukan daripada kantong negara. Pinjaman-pinjaman yang dia buat suku pertama pun kita punya kadar defisit paling tinggi dalam sejarah, 37 bilion. Defisit ni maknanya kita belanja lebih daripada apa yang diunjurkan oleh kita punya belanjawan 2021. Paling tinggi dalam sejarah. Itu baru suku pertama. Dia pula boleh mendabik dada. Oh, sebenarnya apa yang Datuk Seri Najib katakan 115.53 bilion adalah tak benar. Dia kata sebenarnya ialah hanya 90 lebih, hampir 100 bilion dalam tempoh 5 bulan. Bahlul, 100 bilion dalam tempoh 5 bulan kecil ke? Kecil ke? 100 bilion ekstra you pinjam dalam tempoh 5 bulan, belum kira lagi unjuran pendapatan daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Dia boleh kata hanya 90 lebih bilion, bukan 115 bilion. Dia boleh rasa bangga. Itu sebab bila orang cakap dia naik duduk dulu Maybank, CIMB, semua guna pengaruh mak dia, lepas tu dapat jadi yang tuan Menteri Kewangan pun guna pengaruh kayangan. Dia ingat dengan kedudukan dia yang dilindungi oleh pihak-pihak yang mempunyai kuasa istimewa ni, dia boleh main cakap sesuka hati. Rakyat Malaysia bukan bodoh tau. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Saya nak beritahu, kita boleh guna otak, kita berfikir. Kalau misalnya kamu tidak perlu menggunakan ordinan darurat untuk belanja lebih daripada apa yang telah diputuskan di dalam bajet 2021, maka apa pasal kamu tutup parlimen?
Kenapa sehingga sekarang kamu takut nak tutup parlimen? Kamu boleh buka sekolah sebelum ni, tapi parlimen tutup. Sebab apa? Sebab kamu tidak mahu ada check and balance. Kamu tidak mahu ada orang mempertikaikan belanja-belanja yang kamu belanjakan, termasuk memberikan apa yang dipanggil sebagai direct nego project kepada kroni-kroni kamu, kroni-kroni Perdana Menteri. Kamu tidak mahu mana-mana ahli parlimen mempertikaikannya. Itu sebab kamu tidak benarkan parlimen bersidang. Kalau misalnya kamu belanja mengikut apa yang dah diputuskan oleh belanjawan saja, kamu belanja mengikut apa yang diputuskan oleh belanjawan yang dah diluluskan oleh parlimen, maka sewajarnya kamu benarkan parlimen bersidang supaya ada wakil rakyat. Wakil rakyat ni kerja dia mewakili rakyat untuk cek sama ada kamu telah mentadbir pembendaraan negara dengan betul ataupun tidak. Sama ada kamu seleweng ataupun tidak. Jika tak ada, jika apa direct nego yang kamu berikan selama hari ini, saya cabar kepada Zafrul, jika direct nego yang kamu luluskan selama hari ini semuanya mengikut belanjawan 2021, saya cabar kamu, wahai Zafrul, untuk senaraikan semua direct nego projek yang telah pun dianugerahkan oleh kerajaan. Jangan lupa, saya pun dulu daripada Kementerian Kewangan. Kita tahu, kita masih ada sumber dalaman. Jangan lupa, kita ada sumber dalaman. Keluarkan, memandangkan kamu sekarang ni dah tak berani nak menjawab dalam parlimen, kamu hanya berani menjawab di dalam Facebook, melalui siaran langsung, rakaman ke, keluarkan. Tak payahlah nak bising-bising dalam parlimen, tak apa. Keluarkan semua direct nego, termasuklah direct nego yang diterima oleh pihak kayangan. Tunjukkan, keluarkan semua. Biar semua orang rakyat tahu. Tak kira lah projek jalan raya Sungai Koyan ke, projek itu ke projek ni, keluarkan semua. Projek pembelian vaksin, keluarkan semua. Jawab semua sekali. Macam mana vaksin orang lain beli, kita beli harga 5 kali ganda lebih mahal daripada orang lain. Jawab. Berani keluar. Kalau berani keluarkanlah. Jangan duk sembang je. Balik-baliklah sekali. Salahkan 1MDB. Apa bahalul kau ni? Kau belanja 5 bulan ni pun, kau tadi beritahu 1MDB punya hutang 12 bilion. Satu lagi 1 bilion lebih yang terpaksa kerajaan bayar. Korang hutang dalam tempoh 5 bulan ni pun dah 100 bilion. Semenjak kalah pilihan raya ni, saya nak beritahu, semenjak BN kalah pilihan raya, kamu dah berbelanja 230 bilion ringgit. 230 bilion ringgit dalam tempoh hanya 3 tahun. Nak bandingkan dengan Datuk Seri Najib 300 lebih bilion. Dia punya pinjaman bertambah. Hutang negara bertambah lebih kurang 300 lebih bilion dalam tempoh 9 tahun. Takkan kau ni banker tak boleh bezakan mana lebih baik? Sebuah kerajaan yang diambil alih oleh Datuk Seri Najib 2009 ketika berlakunya krisis kewangan global. Masa dia ambil alih itu kadar defisit kita 6.7% negatif. Dia berjaya turunkan kadar defisit setiap tahun sampai 2018 sepatutnya cuma tinggal 2.8%. Mangkuk Ayun si Lim Guan Eng ambil alih, habis. Naik balik kadar defisit kita. Tetapi 2017 kita punya kadar defisit lebih kurang 3% saja. Sekarang bawah kamu macam mana? Hancur lagi. Kadar defisit meningkat lagi. Lagi teruk daripada zaman Lim Guan Eng. Malulah, malu. Kamu claim you are bankers. Bankers kejadah. Ini jelas membuktikan kamu ni, kalau tak ada mak kamu, tak ada orang kayangan yang propose nama kamu menjadi apa ni, Menteri Kewangan. You are nobody. You are nobody because you cannot differentiate. 9 tahun hutang bertambah. Hutang bertambah lebih kurang 300
bilion lebih, dengan kamu lebih kurang 3 tahun, hutang bertambah 230 bilion. Which one better pun kau tak boleh fikir. Nak beritahu, ni Zafrul ni. Busuk-busuk, hutang bertambah zaman Datuk Seri Najib ni, saya nak beritahu. Kita punya apa dipanggil, kita punya kekayaan negara kita pun bertambah. Daripada 800 bilion kita punya saiz ekonomi menjadi 2 trilion. Kita tengok Datuk Seri Najib ambil alih. Bagaimana Khazanah buat duit 4 kali ganda. Kuan buat duit yang kau rompak ni 4 kali ganda. Lepas tu kau pertikaikan macam mana Datuk Seri Najib boleh masukkan angka Petronas. Bahlul, kalau kau orang tak jarah Petronas, zaman kita ketika 2014, ketika kita berhadapan dengan kejatuhan harga minyak dunia, lebih 80% jatuh. Ketika itu pun kita ambil dividen lebih kurang 16%. 16 bilion. Tapi kamu jarah Petronas. Kamu gunakan duit Petronas. Kamu paksa Petronas bayar lebih. Akhirnya Petronas tak ada cukup duit. Nak buat cari gali minyak tak cukup, nak bayar gaji pekerja, nak bayar gaji dia orang punya bonus. Nak buat cari gali, nak pergi buat eksplorasi baru. Tak cukup duit. Itu yang menyebabkan Petronas terpaksa meminjam. Kalau kau tak ambil duit Petronas perlu pinjam tak? Apa bongok ni? Pergi duduk bawah ketiak mak kau lah. Kau cuma reti tahu macam mana nak bikin mak kau kaya. Macam mana nak bikin sepupu kau kaya. Itu je kau orang tahu. Pakcik kau pun pergi setiap kementerian sekarang ni. Anak pakcik kau pun sekarang dapat projek. Kita orang tahu semualah. Tak payah cerita banyak, Zafrul. Tak payah cerita banyak. Nasib baiklah projek Jalan Kawi itu mak kau tak dapat. Kalau itu orang dapat macam mana? Kena ingat, hari ni zaman sains dan teknologi. Hari ni maklumat di hujung jari. Segala apa berlaku kat Kementerian Kewangan ni kita perhatikan je. Kita perhatikan. Jangan ingat lepas ni, mungkin itu hari kau boleh selamat. Sebab kau tak nak bayar pihak tertentu. Pandai kau suruh Muhyiddin tanda tangan untuk luluskan pembayaran. Muhyiddin tak tanda tangan, kau tak bayar penuh. Nasib baik kau cerdik sikit. Tetapi kena ingat, you are being watched. Be careful. Tukar je kerajaan, segala apa yang kamu buat ni semua akan dipertanggungjawabkan. Segala direct nego yang tidak mengikut prosedur semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita tegur 100 bilion. Kalaupun bukanlah tak nak campur Petronas yang pinjam duit. Petronas pinjam duit. Petronas ni siapa? Petronas ni milik kerajaan. Kalau tak nak kira duit Petronas, okey tak apa. 90 lebih dalam tempoh 5 bulan. Habis tahun lepas tak nak campur. Within these 3 years 230 billion. Tahu? 230 bilion. Datuk Seri Najib tambah hutang 300 lebih bilion dalam tempoh 9 tahun. Tetapi dia lipat gandakan saiz ekonomi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia 2017, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 terbaik di dunia selepas Filipina, lebih kurang 6.9%, China 5.9%, 6.7%. Malaysia dapat 5.9%. Apa jadi dengan mereka ketika tu 1-2% saja. Itu zaman Najib tahu. Jangan lupa. Ketika engkau baru nak jadi bendahari kepada Raja Nocik, baru bendahari cawangan je, Najib dah pacu negara. Jangan kau nak perlekehkan orang. Siapa yang berjaya bawa naik bursa saham Kuala Lumpur hingga berada di kedudukan indeks BSKL berada paling tinggi 1886 mata, Najib Razak. Bukan Pak Tompok tu. Kena ingat tu. Siapa yang berjaya bawa masuk foreign direct investment
tertinggi setakat ni. Siapa? Najib Razak. Senang-senang je dia balon. Aduh. Kau mentadbir hari ni pun, moratorium pun kau tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab kau jaga kepentingan bank. Hari ni bank ketika rakyat tengah menderita, bank buat duit. Sebab apa? Sebab engkau melindungi pihak bank, tapi engkau membunuh rakyat bawahan. Kau membunuh rakyat bawahan hari ni yang menunggu bila kerajaan baral ni nak bagi moratorium secara automatik. Kau tak bagi orang keluar kerja. Apa yang orang nak bayar? Bil elektrik, nak bayar bil air, nak bayar sewa beli kereta, nak bayar sewa beli rumah, nak bayar pinjaman peribadi, nak bayar pinjaman along. Nak pakai duit apa? Ada fikir tak? Tak ada fikir. Kena fikir. Jangan fikir diri sendiri je. Betul lah. Betul kau diletakkan oleh orang kayangan. Memang kau betul-betul. Pergi mana pun orang hormat. Sebab belakang kau orang kayangan. Tapi kena ingat. Bukan setiap masa kita berada di atas. Ada kalanya kita berada di bawah. Bila kita berada di bawah nanti, segala salah guna kuasa, segala rasuah penyelewengan yang pernah kita lakukan sepanjang tempoh kita ada kuasa itu, ianya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kat dunia kau terlepas, kena ingat akhirat ada. Kena ingat tu. Kena ingat. Jangan senang-senang je kau buat sesuka hati statement. Geram sikit. Minta maaf. Okey, silakan saudara Wan Puris. Okey tu. Dalam perkara ni juga tu, Ya. jadi bila Zafrul cakap tu, dia akhirnya dia akan kaitkan dengan YNDB juga tu. 12 bilion hutang lah apalah sebagainya. Jadi untuk masa PKP 1 tak timbul. Okay, pertama sekali, kebodohan Tengku Zafrul. Saya nak beritahu 1MDB cuma minta modal kerajaan 1 juta ringgit saja. Tapi kerajaan Bahalul Pakatan Harapan yang telah mengambil alih 1MDB, yang menjadikan 1MDB itu 100% di bawah pentadbiran Khazanah. Kalau misalnya kamu tak ambil alih keseluruhan 1MDB, 1MDB buat duit, ianya tetap membantu kerajaan. Bila mana konflik 2013 ketika itu, berlakunya pertikaian ke atas 1MDB. Saya nak beritahu aset 1MDB ada hampir 51.4 bilion. Hutang dia baru 41.9 bilion. Beza tu banyak tau. Beza tu banyak. Lebih kurang 9 bilion dia punya perbezaan. 9 bilion. Betul tak? 9 bilion. Kau beritahu aku mana satu syarikat berniaga 6 tahun bagi modal 1 juta, dia punya aset nilai dia 9,000 kali lebih. Maknanya dia gandakan aset dia lebih 9,000 kali. 9 billion. From 1 million become 9 billion. Kalau Atok, kalau Mahathir, kalau Tony Puah, kalau Rafizi tak ganggu 1MDB. Saya nak beritahu. Bila 1MDB diarahkan untuk ambil alih IPP. 4 IPP kroni Mahathir. Pertama, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Kedua, IPP yang dimiliki oleh YTL. IPP yang dimiliki oleh Ananda Krishnan Tanjung, dan juga IPP yang dimiliki oleh Genting Sanian. 4 ni 1MDB baru ambil 2 je syarikat. Iaitu Genting Sanian dan juga Tanjung. Dia menguasai 14% penjanaan elektrik negara. Hanya 14% ni pun boleh menyebabkan, pertamanya, kita berjaya kurangkan tarif elektrik pada awal 2015. Kelebihan dia, rakyat bayar lebih murah. Cuba bayangkan kalau 1MDB berjaya take over ke semua
termasuklah Malakoff, termasuklah YTL. 50% penyediaan kuasa elektrik dikuasai oleh 1MDB, milik penuh kerajaan, lagi 50% dikuasai oleh TMB, juga milik kerajaan dan pemegang saham. Yang dapat manfaat dia rakyat. Yang kedua dia apa nikmat dia? Nikmat dia daripada 21 tahun pertama toke-toke yang dibela oleh Mahathir. 4 syarikat ini, YTL, Genting Sanian, Malakoff, Syed Muhtar Al-Bukhari dan juga Tanjung. 4 kroni Mahathir ni 21 tahun ni dia menikmati subsidi gas daripada Petronas. Nilai dia pun 151 ke 55 bilion, tuan-tuan. Itu je pun kerajaan dah jimat banyak. Cuba bayangkan kalau mereka ni tak pergi sabotaj, kita nak listing Edra Energy disabotaj, mereka pergi hasut Taiwan, jangan melabur, jangan beli Edra Energy. Macam-macam yang pembangkang cuba buat pada ketika itu. Kalau kita tak ada gangguan, kita boleh terbitkan saham Edra Energy, kita boleh dapatkan modal dan kita boleh hidup tanpa perlu bergantung dengan orang lain. Tapi malangnya pembangkang telah menghancurkan reputasi, menyebabkan IPO tak boleh diterbitkan. Last kali kita terpaksa jual pun different kerugian begitu kecil. Jadi yang mangkuk yang bernama Zafrul ni, dia sedar tak? Kalau misalnya kerajaan bodoh kau ni tak ganggu high speed rail. High speed rail ni yang sepatutnya dibuat di bandar Malaysia ni, yang menghubungkan antara Kuala Lumpur ke Singapura. 1 jam setengah boleh sampai ke Singapura. Cuba bayangkan, tanah tu memang betul kita ambil alih tanah Sungai Besi. Ramai orang yang menjadikannya isu. Sebenarnya kenapa? Sebab Vincent Tan tak dapat. Antara yang mohon tanah tu ialah Vincent Tan. Cuba kalau Vincent Tan dapat, ada tak Mahathir bising? Tak ada. Ada tak Muhyiddin bising? Tak ada. Sebab kroni dia tak dapat, itu sebab dia bising. Tetapi Najib bagi pada siapa? Najib bagi pada 1MDB. 1MDB milik siapa? 100% milik rakyat. Milik kerajaan, milik rakyat. Apa keuntungan 1MDB? Dapat pada rakyat. Saya nak beritahu. Cuba bayangkan. Macam mana 1MDB boleh dapat? 1MDB boleh dapat sebab hanya 1MDB bersetuju dengan syarat Kementerian Kewangan ketika itu. Bukan bawah Zafrul bodoh ni, bawah Datuk Najib, yang menetapkan siapa nak ambil alih tanah TUDM Sungai Besi, pertama sekali kena bina 7 kem tentera dan 2 kem polis. Dan kena membiayai kos pemindahan. Itu nak hantar tentera punya base pindah pergi ke Senayan. Senayan ke Sendayan? Senayan. Senayan. Dibiayai oleh 1MDB. 1MDB bayar tanah tu, bukan tak bayar. Dan apa kita nak buat kat situ? Kita nak buat bandar Malaysia. High speed rail ni berada di situ. Orang belah Singapura tu, tanah tu naik harga gila-gila babi, naik. Orang berebut nak tanah tu. Hanya kebodohan ketika itu beberapa orang yang menjadikannya isu, menyebabkan tanah dekat ni yang patutnya naik berlipat kali ganda, akhirnya dijadikan isu. Patut benda ni boleh buat duit untuk negara. Zaman Lim Guan Eng pun, bila last kali dia bagi kepada kroni, kepada Hishamuddin Tun Hussein, still buat duit. Still buat duit. Kalau 1MDB tak diganggu, dia akan buat duit. Apa tak buat duit? High speed rail ni, cuba bayangkan. Pelancong yang pergi ke Singapura ni, lebih ramai daripada pelancong yang datang ke Malaysia. Lebih ramai, walaupun dia negara kecil. Sebab kebanyakan daripada mereka yang pergi ke sana, mereka inilah pedagang, bermesyuarat di sana. Dari segi kontena,
pelabuhan di Singapura nombor 2, nombor 3 terbesar di dunia pada ketika itu. Jadi orang pergi sana, orang berniaga, orang nak berdagang. Kan? Kalau dia pergi sana, dia landing sana di Changi Airport, dia tidur di sana, dan tentu-tentulah 3 kali ganda harganya mahal. Dia makan di sana 3 kali ganda mahal. Dia shopping di sana 3 kali ganda mahal. Itu sebab kita nak sangat supaya high speed rail ni disiapkan. Supaya orang yang pergi sana untuk berdagang, businessman ni, dia fikir macam mana nak reduce dia punya cost. Dan macam mana nak increase dia punya profit. Jadi daripada belanja 3 kali ganda, tidur kat sana, lebih baik dia landing di KLIA. Dengan masa Landing di KLIA, tidur dekat Kuala Lumpur. Hotel kita akan maju. Orang yang ada tanahnya akan dibeli untuk dibina hotel. Kontraktor akan dapat kerja. Peluang pekerjaan meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Orang yang supply tilam kat hotel, supply lampu, supply tu, supply ni, semua boleh buat duit. Betul tak? Lepas tu sebelum dia pergi kerja, malam dia mesti makan. Semua restoran-restoran, retailers di Kuala Lumpur akan buat duit. Bisnes kita, bisnes makanan akan menjana keuntungan. Kita akan create lebih banyak peluang pekerjaan. Takkanlah bahalul ni tak boleh fikir. Kan? Kemudian mereka pergi. Pagi, pukul 7 pagi dia bertolak. Pukul 8.30 dah sampai. Pukul 9 boleh start meeting. Pukul 5 boleh balik. Daripada shopping kat Singapura yang hanya barang-barang elektronik lebih murah daripada Malaysia, lebih baik mereka pergi ke Star Hill, lebih baik mereka pergi ke Pavilion, lebih baik mereka pergi ke Mid Valley. Shopping di Malaysia. Zaman Najib dulu, Malaysia ni destinasi membeli belah lebih popular daripada Paris. Tahu tak? Zaman korang ni, zaman Zafrul dengan Muhyiddin Bongok ni, apa jadi? Shopping komplek tutup bodoh. Orang tak boleh keluar kerja. Makan dalam restoran pun tak boleh. Masuk more 2 jam itu. Stupid. Kau tengok. Semua peluang buat duit, semua peluang semua advantages yang sepatutnya kita perolehi dengan high speed rail ini musnah kerana kamu ada Perdana Menteri bongok. Daripada Singapura nak buat high speed rail, suruh landing dekat KLIA. Lepas KLIA suruh gunakan yang half speed rail ni. ERF. Semata-mata pasal dulu kau punya kroni Vincent Tan yang buat YTL yang buat benda ni. Kan? Kau nak suruh juga landing kat KLIA, lepas tu baru pergi ke Kuala Lumpur. Last kali tak jadi. Sampai JB je. Untuk apa? Orang nak tarik pelancong yang sepatutnya pergi Johor Bahru ni, datang kat Malaysia supaya mereka boleh bawa duit ke negara ni, boleh belanja makan kat sini, boleh belanja hotel di sini, boleh belanja shopping di sini, nak bawa balik sebelum balik negara masing-masing, mereka beli souvenir. Ini cara kita nak boost ekonomi Malaysia. Bila kita cakap bodoh, kau orang marah. Tapi disebabkan hari ini Muhyiddin dah kata, tak apalah nak panggil saya bodoh, maka saya nak beritahu, bukan Muhyiddin je bodoh, termasuklah Zafrul ni pun bodoh. Stupid. Stupid. Orang tengah tenat ni, engkau tahu ekonomi nak kena boom. Kau nak ekonomi boom, tapi engkau jahanamkan ekonomi. Ada pelabur nak masuk ke dalam keadaan hari ni? Baik-baik, dah landai. Kau pergi gatal nak ambil alih kerajaan negeri Sabah. Pasal apa? Hari ni bukan setakat Sabah dah diserang dengan COVID, dia bawa balik ke Semenanjung. Semenanjung jadi parah. Kau kata nak tutup pintu sepadan. Hari ni varian daripada South Africa dah ada kat Malaysia, varian daripada UK ada kat Malaysia, varian daripada India pun ada kat Malaysia. Orang mati. Satu hari, 2 hari orang muda, umur 30 lebih, umur 40 lebih, mati. Siapa nak tanggungjawab?
Kau kata kau tak benar kan? Kau dah tutup. Tapi laporan mengatakan, itu hari je 2 juta orang masuk. 2 juta orang ni datang daripada mana? 2 juta orang ni datang daripada mana? Beritahu. Kita bukan bongok tahu. Kau cakap kau tutup pintu sepadan. Ha? Tak terfikir ke betul lah korang ni mengharapkan COVID ni, angka dia tak turun supaya bulan 8 ni boleh suruh Yang di-Pertuan Agong untuk sambut lanjutkan darurat. Tapi korang tak terfikir ke kalau yang kena COVID tu saudara mara korang? Kalau yang kena COVID tu adik-beradik korang? Kalau yang COVID lama ni kita boleh maaf lagi. COVID lama ni tak ada masalah. Setakat ni kita punya ubat, kita punya air semambu dengan barang-barang 21 jenis barang ni semua okey. Boleh cure. Saya tengah cari sekarang ni siapa yang kena varian baru. Kita nak try kita punya DSP Suleha punya formula ni boleh tak cure yang varian baru tu. Siapa ada tolong kontak saya direct. 0116215253. Beritahu. Kita nak try. Sebab varian baru ni dia merebak dengan sangat pantas. Siapa nak dipersalahkan? Takkan rakyat salah. Rakyat tak benarkan sesiapa daripada luar masuk. Siapa yang bertanggungjawab benarkan sesiapa daripada luar masuk? Kalau pintu negara betul ditutup seperti mana yang kamu bayangkan kepada rakyat, macam mana boleh sampai 2 juta orang landing kat KLIA ni? Cuba fikir. Takkanlah surat khabar menipu. Kalau surat khabar menipu, polis siasat lah. Saman surat khabar tu. Very serious. This is a very serious statement. Lebih 2 juta orang landing di KLIA. Hari ni semua orang panik, tak tentu pasal. KJ pun kena marah. Kalau dah hari semua orang buka nak register, tekan button location tak lepas. Lepas tu bila dah okey je, tiba-tiba dah ditutup. Baru berapa minit je buka. Ramai orang kecewa nak register dapat COVID. Sebab ramai orang masih percaya dengan COVID kau ni, dengan vaksin kau ni. Aku tak percaya. Minta maaf lah. Tapi setidak-tidaknya rakyat yang mahu keyakinan bahawa dia akan selamat daripada jangkitan COVID. Walaupun vaksin ni jelas mengatakan tidak ada jaminan dah ambil vaksin, maka kita akan bebas daripada serangan COVID. Kita tidak akan menjadi penyebar kepada virus COVID. Tapi setidak-tidaknya sebagai tanggungjawab kerajaan, kamu kena tanggungjawab. Kamu kena pastikan rakyat dapat vaksin ni segera. Negara lain dah dapat, tapi kita masalah. Too slow. Nasib baiklah kita bising sikit pasal hospital swasta. Sekarang ni dah ada hospital swasta. Panjangkan lagi. Luaskan lagi. Bagi pula klinik swasta untuk tolong bantu segerakan proses vaksinasi. Tu bangunan berantu parlimen tu. Jadikan pusat untuk vaccination. Dia ada parking melot banyak. Jangan bazir. Jangan bazir. Jaga macam mana pun kena bayar gaji. Staf-staf parlimen macam mana pun kena bayar gaji. So make use of facilities dan juga tenaga yang kamu ada di sana. Gunakan juga sebagai pusat vaksinasi. Unless kamu memang tak berjaya untuk mendapatkan vaksin yang mencukupi. Nanti orang kata kamu kerajaan gagal, kamu marah. Tapi memang betul kamu gagal. Ini reality. Okey, tak maaf. Carried away. Okey, sambung. Okey, sentuh sikit lagi tu pasal Ghafrul ni. Jadi kita berbalik kepada zaman PH tu. Apabila kerajaan PH tidak ingin nak membantu rakyat, mereka seringkali mengaitkan
dana kerajaan ni bersangkut paut dengan hutang YNDB. Hmm. Termasuklah sekarang ni zaman PN, bawah Zafrul pun begitu juga tu. Adakah ini lebih kepada politik daripada sebenarnya menjaga kewangan negara? Dia macam ni lah kita nak tahu si Zafrul ni berbohong ke tidak, senang saja. Senang saja. Bila lockdown yang pertama tu, negara ada duit tak untuk bagi bantuan kepada kerajaan? Ada. Pada rakyat. Sebab ketika itu mereka mendengar nasihat Datuk Seri Najib. Betul tak? Ketika itu dia bagi bantuan apa dia panggil? BPR, dia bagi bantuan apa? GKP. Macam-macam bantuan dia boleh bagi. Hari ini macam mana Zafrul boleh kata bahawa kita hari ini dibebani oleh legasi hutang kerajaan terdahulu? Dia nak beritahu dekat kerajaan Najib lah. Tak ke haram jadah namanya ni? Kan? Habis hari itu kenapa kau tak cerita kau terima hutang? Kenapa hari itu kau cerita ekonomi kita dalam keadaan baik? Sekarang bila kau dah tak mampu, baru kau cerita pasal hutang. Padahal kau buat hutang pun 5 bulan ni 100 bilion. Hampir 100 bilion. Belum kira kau tolak apa ni yang kena bayar pasal 1MDB. Kena faham, kalau kau tak ambil alih benda tu, 1MDB masih lagi beroperasi. 1MDB will make money. But when you ambil 1MDB, kau dah kaut semua aset, lepas tu yang kau nak bayar hutang kau nak kira. Bullshit apa ni? Ingat semua orang tak reti matematik ke? Semua orang tak reti accounting ke? Kan? Kau ambil aset lebih daripada hutang, bila kau kena servis hutang kau bising. Kalau gitu jangan ambil. Pulangkan balik, jadikan 1MDB satu entiti. Letak Najib ambil alih. Kau tengok macam mana Datuk Seri Najib buat duit untuk negara. Dulu apa ni, hub kewangan antarabangsa. Dulu kau orang kata macam-macam. Kau kata lubang besar. Bila dah siap apa dia orang cakap? Dia yang kata hub kewangan antarabangsa ni akan membawa pulangan lebih 40 bilion kepada negara. Hutang 1MDB ketika 2013 jadi isu ni baru lebih kurang dalam 41.9 bilion. Kalau dah 40 bilion dapat daripada apa dipanggil hak kewangan antarabangsa, belum kira lagi bandar Malaysia yang nak dibangunkan, belum kira lagi tanah di tempat Karpasing dulu nak bina 10,000 unit rumah mampu milik. Bila mereka dah jadi kerajaan, mereka boleh luluskan. Semua boleh buat duit, 1MDB boleh buat duit. Tapi bila dia bayar servis hutang, servis bond yang dijamin, dia nak cerita. Tapi keuntungan yang dia kaut daripada hak kewangan antarabangsa TRX, daripada bandar Malaysia, daripada tanah yang sana, semua dia tak nak kira. Daripada keuntungan Edra Energy semua, dia semua tak nak kira. Mana boleh macam tu? Edra Energy dah jual. Dah sempat kita jual. Ada sikit lah, kerugian sikit je. Sebab kau kacau. Cuba kalau tak kacau. So, itu sebab Datuk Seri Najib cakap, Zafrul ni, dia dah sama macam Lee Kuan Yew. Buat kelentong. Kita dah tahu dah ada kelentong lama. Sebab sebelum tu dia kata nak bagi moratorium dan juga nak bagi Aisina automatik kepada semua. Betul tak? Dia drag. Bila MP UMNO dah sokong bajet, last kali dia tipu. Kita dah tahu memang Zafrul ni kaki kencing. Kita tahulah. Dia drag 4 bulan, 5 bulan. Kita tahu. Bila hentak baru dapat Aisina. Tu pun bukan semua. Bukan automatik seperti mana yang MPBN minta. Moratorium pun sama, tak dapat 6 bulan, dapat 3 bulan. Itu pun pada siapa yang mohon saja, bukan automatik. Harap-harap lepas ni jangan ada lah orang bodoh, bankers bodoh macam ni yang jadi
Menteri Kewangan. Betul, susah. Kan? Dia fikir menguntungkan bank. Okey, silakan. Okey tu. Adakah ada apa pendapat Datuk Hmm. Sekiranya seandainya GST hari itu tidak dihapuskan, adakah keadaan akan berbeza sekarang tu? Keadaan memang berbeza. Sebab makin lama saiz ekonomi negara makin besar. Bila saiz ekonomi makin besar, maka pendapatan daripada GST juga akan makin besar. Contohnya 2016 hasil daripada GST lebih kurang 41 bilion. Tetapi 2017 dia naik 3.9 bilion. So setiap tahun sepatutnya naik. So bila daripada GST dengan SST, patah balik pergi SST. SST 2014 hasil kita cuma lebih kurang dalam 18 bilion. Beza dia tu dekat 26.3 bilion. Berbanding dengan 2014 dengan 2017 punya hasil GST. So kalau naik setiap tahun 3.9, kadang-kadang naik 4, naik 5 bilion satu tahun, maka kutipan daripada GST ni sebenarnya ialah konsistennya kutipan untuk membantu negara. Apa yang menjadi masalah sekarang ni? Yang menjadi masalah sekarang ni bila kita patah balik pergi ke sistem lama. Bila patah balik pergi sistem lama, contohnya orang sekarang ni beli barang, betul tak? Pembelian masih berlaku. Tetapi kalau dulu bila beli barang kau bayar GST. Bila jual barang kau boleh claim balik. Betul tak? Tapi sekarang orang beli barang tak payah bayar GST. Bila dia jual pun dia tak declare. Income tax pun dia under declare. Rugi tak rugi negara? Belum lagi dia melarikan harga, dia apa ni? Dia lakukan apa yang dipanggil sebagai pemindahan harga. Contohnya harga handphone ni. Katalah kilang buat dengan harga RM100. Contoh RM100. Kalau daripada kilang dia jual kepada pemborong, dia jual RM100, kos dia kata RM80. Dia ambil untung RM20, dia jual pada harga RM100. Sepatutnya bila dia jual RM100, dia kena bayar cukai jualan 10%. Betul? 10%. Maknanya kerajaan akan ambil collect RM10. Kau tahu apa dia orang ni buat? Dia pindahkan harga. Sebelum dia jual kepada pemborong sebenar, dia jual pada adik dia, satu handphone yang harga RM100, dia jual dengan harga hanya RM30 contohnya, ataupun RM20 contohnya. Berapa 10% dia kena bayar pada kerajaan? RM2. So setiap handphone kerajaan hilang RM8. Mana ada kilang handphone jual satu biji handphonenya? Mestilah dia jual beribu-ribu biji handphone. Sama juga kilang kasut. Sama juga kilang tayar, kilang tu, kilang ni. Betul tak? Jadi apa yang kerajaan bongok ni buat? Tak kira lah kerajaan PH ke, PN ke. Dia tak menguntungkan negara. Dia tak menguntungkan negara. Negara pernah susah tau. Aku ambil contoh 2014 bila harga minyak dunia jatuh. Sebab dunia memandang Malaysia ni negara pengeluaran minyak. So akibat daripada kejatuhan harga minyak ni, ringgit Malaysia pun jatuh. Bertambah parah lah. Bertambah parah. Bila ringgit Malaysia jatuh, kita pun jual minyak juga. Kita jual minyak, tetapi kita beli minyak lebih daripada kita jual. We are net importer, not net exporter. Setengah orang ingat, Malaysia ni negara pengeluaran minyak, kita patut harga murah. No, kita pakai minyak lebih banyak daripada kita ekspor. Kita ekspor. So ambil contoh 2014 September harga minyak dunia jatuh sampai 2016 dekat 80% jatuh. Ketika itu GST ni lah yang menyelamatkan kita. Kita dapat lebih kurang hampir 20 lebih bilion ekstra berbanding dengan tu. Kita punya pendapatan sebelum tu 42% depending on oil revenue.
Pendapatan daripada sumber petroleum ni adalah 42% daripada pendapatan negara. 2016 kita punya pendapatan negara daripada sumber petroleum ni tinggal lebih kurang 14% je. Tapi ada tengok tak kita ni mati macam mana Mesir. Mesir harga minyak jatuh, dia naik harga minyak dia gila babi. Saudi pun naik harga minyak dia gila babi pun. Mula-mula 40%. Tapi tahun 2017 dia naikkan minyak dia sampai 126%. Harga minyak dia dengan harga minyak kita hampir sama. Sedangkan mereka mengeluarkan minyak 17,5 kali ganda berbanding dengan kita. Kita tak pernah jadi macam Brunei Darussalam. Brunei Darussalam nak beritahu 2014 harga minyak jatuh, mereka potong gaji kaki tangan awam 30 ke 20%. Kita 2014 September tu harga minyak dunia jatuh. 2015 tu Datuk Seri Najib naikkan gaji kaki tangan awam 2 kali ganda tau. 2 kali tau. 2 kenaikan. 2 kenaikan. Itu hari ke 2018 kita menang, sekali lagi kaki tangan awam dapat 2 kenaikan dalam 1 tahun. Kita tak potong. Malah kita turunkan harga minyak. Bila kita tengok harga minyak dunia nak jatuh, kita apungkan harga minyak. That is the best time kita berhentikan subsidi minyak. Kalau kita fix harga minyak tu pada satu keadaan, contohnya RM2.30. Kalau harga minyak tu jatuh, memanglah kerajaan untung. Kerajaan dapat duit. Tapi kalau harga minyak tu naik lebih RM2.30, kerajaan mati. Kerajaan kena subsidi. Dan subsidi minyak ni cukup tak baik untuk negara. Sebab apa? Sebab kita dah kaji bahawa subsidi minyak ni 30% je pergi kepada the B40, yang baki 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Orang kaya. Sebab orang miskin, dia naik motor. Habis kuat pun pakai kancil, pakai Myvi, pakai Viva. Betul tak? So, minyak dia orang ni hanya 1/3 daripada apa yang kelas menengah pakai. Orang yang pakai Perdana V6, Toyota Camry 2.0, isi minyak RM150. Subsidi dia dapat lebih kurang dalam RM54. Orang yang pakai kancil, isi minyak RM50. 1/3 je. Subsidi dia dapat lebih kurang RM17 per mesin. Habis yang pakai Land Rover, Range Rover, S-Class, R-Class, lagi besar kereta dia, lagi kuat mentekan darah minyak, lagi banyak kerajaan kena bagi subsidi pada orang kaya. That's why kita kena hentikan. Itu sebab 1 Disember 2014 Datuk Seri Najib apungkan harga minyak. Dan rakyat menikmati harga minyak lebih kurang RM1.60 je 1 liter. Masa tu orang tak bising. Bila harga minyak dah recover, makin lama makin naik daripada RM1.60, walaupun hanya sekali je, sekali ke 2 kali lah, mencecah lebih daripada RM2.30. Orang hukum kerajaan. Tetapi orang lupa, kita tak perlu naikkan harga minyak. Kita tak perlu potong gaji kaki tangan awam. Kita naikkan lagi gaji kaki tangan awam. Benda ni orang tak fikir. Sebab tu kita tak terkesan. Kita tak kesan. Yang ini orang tak fikir. Banyak tertipu dengan janji RM1.50 tu. Janji. Kalau ada lagi yang percaya bahawa boleh dapat harga minyak RM1.50, saya nak beritahu, kalau kita memerintah, kita pun boleh bagi lebih kurang daripada RM1.50. Dengan syarat korang duduklah rumah macam zaman Muhyiddin Yassin. Sebab bila semua orang duduk rumah, permintaan untuk minyak memang turun. Bila penawaran itu lebih daripada permintaan, ini ekonomi. Ini teori ekonomi. Permintaan itu kurang daripada penawaran. Orang yang tawar minyak banyak, tapi orang yang nak pakai minyak kurang. Harga minyak jatuh lah. Betul lah Nabrahim cakap. Kalau dia memerintah, dia boleh turunkan harga minyak RM1.50. Rupa-rupanya yang melaksanakannya Muhyiddin Yassin. Sebab apa? Sebab dia kurung semua orang duduk kat rumah. Betul tak? Bila duduk kat rumah, betul lah. Harga minyak murah, tapi kau tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar sepadan. Okey.
Okey, dah nak habis. Last. Masuk. Ha? Tak, Apa dia? tak ada tu. Kalau GST ada tu, JST ada. tak adalah Perdana Menteri ke sana, ke sini, ke Kesana, sana, ke sini. kesana, kesini. Pergi koik tabung sana, koik tabung sini tu. Tak ada, dia tak kesana kesini. Dia kesana pinjam, kesini pinjam, kesana pinjam, kesini pinjam. Sana jual, Sana jual, sini sini jual. jual, sana jual, sini jual. Lepas tu dia kata, tak apalah, orang kata saya bodoh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut SOP. Kalau korang tak ikut SOP, jangan cakap Muhyiddin bodoh.